memastikan FDI yang masuk ni bukan semata-mata setakat manufacturing plant, dan dalam kenyataan MITI itu pun dia cakap yang akan masuk ni memang manufacturing plant. Kalau ia melibatkan teknologi tinggi, memerlukan highly skilled workers, then it's okay, it's an opportunity for our own Malaysian workers to be offered this kind of job. Cuma kebimbangan kita ialah terus lebih kepada low skill operator yang akan menyebabkan mereka berterusan mengambil kerja asing jika diberi peluang untuk mengambil semula kerja asing ini. Kalau kita lihat secara sejarahnya, kita punya FDI ni lebih kepada production plant. Sampai masanya sebenarnya kita mahu kata mencari FDI yang lebih mengutamakan transfer of technology. Dan satu statistik yang saya jumpa yang agak merusingkan dan saya harap jugalah dalam polisi dasar kerajaan berkaitan dengan FDI ni, iaitu apabila syarikat-syarikat pelabur asing ni melabur dalam negara kita, mereka akan dapat return on investment, and some of this return on investment dalam bentuk dividend. Dan we are hoping that from this dividend, from this surplus that they are making, they will reinvest back into the country. Bermakna mereka mendapat keuntungan, dan keuntungan itu digunakan untuk menambah lagi pelaburan mereka, membesarkan lagi kilang, atau memastikan bahawa segala yang mereka kecapi itu kekal dalam negara kita. Tetapi statistik daripada DOSM dan juga Bank Negara Malaysia telah menunjukkan penurunan yang amat drastik sejak 2019 lagi, iaitu kebanyakan dividen ataupun return on investment yang dibuat di bawah FDI ni kebanyakan telah pergi keluar negara. Mereka tak reinvest, mereka telah bawa duit itu keluar dengan begitu banyak sekali. Dan ini satunya yang kita mahu lihatlah, bagaimana kita dapat komitmen yang lebih jitu lah daripada pelabur-pelabur asing ni untuk mereka kekal lah, bukan setakat when they generated enough income then they just go away. Dialektika TV memperkenalkan Debat Kampus, sebuah rancangan TV realiti yang mempertemukan pendebat dari kampus awam dan swasta tempatan. Terbuka untuk pelajar pengajian tinggi di peringkat diploma atau sarjana muda berusia 25 tahun ke bawah. Para pendebat akan menghujahkan pandangan berkait tentang dasar, politik, ekonomi dan sosial secara maya melalui format debat 1 lawan 1. Pemenang bakal menerima tunai RM1,000. The medium is going to be bilingual, both Bahasa Melayu and English. So if you're a budding debater or you have opinions about the way how this country should be run, why don't you join and become the first winner of Debat Campus? Untuk pernyataan, hantarkan klip video pendek berdurasi maksima 60 saat ke alamat admin@dialektikatv.com atau melalui mesej ke talian 0199425546. Kami nantikan pernyataan anda. Ini adalah simbol betapa ada beberapa orang pada kita yang kata kena ada Persatuan Melayu. Saya melihat Malaysia sebagai, ini saya rasa penting kita memikirkan. Tak ada reformasinya di situ. Namun begitu tidak bertindak, mana ada demokrasi? They have wasted the crisis dengan tidak membuat laporan. Tapi the biggest shareholders of a government is rakyat. The biggest shareholders of a government is rakyat.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Politik seminggu untuk kita huraikan pada hujung minggu ini. Tapi sebelum saya meneruskan kepada perbincangan malam ini, baru tadi sebelum bermulanya montaj Politikopi ini, kami memberikan promosi debat kampus yang bakal berlangsung sekitar seminggu dua lagi. Adalah merupakan proses untuk kita mendidik rakyat berbincang, berdebat secara terbuka satu lawan satu dalam dua bahasa. Anda boleh memilih untuk berdebat dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris tentang dasar-dasar isu yang bakal kemukakan. Terbuka kepada penuntut pra-universiti, peringkat diploma dan juga peringkat sarjana muda 25 tahun ke bawah, IPTA atau S boleh menyertai. Hantarkan video pendek untuk mengenalkan diri ke admin@dialektikatv.com ataupun talian yang mana dia? Ini dia taliannya. Nombor Zahra. Boleh anda manfaatkan. Hadiahnya 1,000. Tersilap poster pula kita letak sini ya. Hadiah 1,000 untuk pemenang bagi debat kampus ini, dan talian untuk mereka yang ingin menyertai 0199425546 boleh dimanfaatkan. Kita ingin memulakan agenda memberikan suatu semangat dan keberanian baru kepada generasi muda. Kita sebut muda kuat sikit sebab ada wakil parti muda malam ni dalam Politikopi, memberikan pandangan balas sementelah nanti kita menjangkakan menjelang PRU yang akan datang suara orang muda lebih besar, lebih dramatik, lebih penting, bahkan apa gunanya kalau tidak kita mengambil kira pandangan mereka yang bakal mewarisi Malaysia ini pada masa hadapan. Justru kami mulakan agenda TV reality ini, debat kampus. Boleh beritahulah sanak saudara, sepupu, adik, abang, kakak semua boleh menyertai, dan kami masih menantikan penyertaannya. Kita akan memilih sekitar 8 peserta untuk pusingan ataupun musim debut ini. Ini adalah Politikopi. Anda menyaksikan ini secara langsung, jadi anda juga boleh berinteraksi menggunakan talian yang sama yang kami letakkan di bawah rerayap skrin anda. Masuk nanti kalau ingin bertanya soalan, kerana kita berbincang tentang isu politik seminggu. Seminggu ini apa? Yang hangat sehari dua ni adalah berkait tentang SPRM. Tiba-tiba meledak 1-2 kes melibatkan integriti para petugas pegawai dalam SPRM itu sendiri. Mengapa tiba-tiba dan mendadak ini berlaku sehingga ada pandangan mengatakan bahawa mungkin ketua pengarahnya perlu direhatkan. Jadi kepada marhain mungkin hanya melihat ini sebagai isu berkait tentang integriti. Tetapi kami di Dialektika merasakan. Kita tak pasti, kita tanya pandangan panel nanti. Apa political ramificationsnya? Mengapa ini timbul sekarang? Pressure, tekanan daripada siapa? Dan apakah bacaan para panelis kita seketika nanti? Selain daripada itu, juga yang bangkit pada minggu ini adalah tentang cabutan khas 22 kali judi. Ya, ini juga kembali bangkit dan nampaknya teman-teman di dalam PAS lelah memberikan pandangan balas apapun. Ini juga menarik kalau kita ingin bicarakan kesempatan minggu ini. Selain daripada insiden di mana Yang Berhormat Ngan Koming ditawarkan untuk mempengerusikan sidang Dewan, kemudian dikhabarkan ada Menteri Kanan yang menyekat ruang itu, kemudian Speaker Dewan mengatakan bahawa ia tidak jadi dilaksanakan tanpa ada sebarang tekanan. Ini juga menarik. Selain daripada isu-isu antarabangsa, kita juga tahu AUKUS Australia, UK dan juga Amerika Syarikat mempertegas kehadiran mereka secara ketenteraan di Laut China Selatan, di daerah Asia Pasifik ini untuk mengimbangi kekuatan China yang semakin mendadak menguasai elemen ekonomi dan juga ketenteraan. Ini semua kita baurkan dalam perbincangan ini, jadi anda juga boleh berinteraksi, memberikan pandangan balas. Selain daripada ada banyak saja isu sensasi itu saya tak pasti, tapi saya bergantung kepada kebijaksanaan. Kita bawa masuk Suhaili ketiga-tiga panelis kita pada malam ini. Panelis yang pertama Dr. Martin Nair. Saya baru belajar Martin ini Southern India, Nair ni Northern India. What a good paradox in a beautiful name. Dr. Martin Nair, pengasas muda dan juga libat urus, apa tu? Pengarah libat urus ya. Jadi pegawai yang akan outreach. Adakah kita nak tanya apa nasib muda pasca MOU? MOU ini itu tak apalah kalau ada sempat nanti. Haris Zakapli, wartawan bebas. Saya tanya tadi, masihkah bebas? Dia kata masih bebas, belum dibeli oleh sesiapa. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini pejuang muda yang kita nak. Dan ni kawan lama saya ni. Orang yang banyak ide. Saudara Khairul Arifin Muhammad Munir, pengurus penyelidikan, pengurus kanan penyelidikan IDE, Institut Darul Ihsan. Assalamualaikum, selamat malam tuan-tuan, kawan-kawan yang kita suka. Selain daripada isu-isu yang saya bangkitkan seminggu itu, ada isu-isu lain yang menarik. Video lucu ni tak payahlah ya. Itu biarlah orang lain bincang. kita tak mau sentuh itu. Ada kawan-kawan nak menambah isu lain yang kita nak sentuh? As we go along nanti kalau ada kita tambah sajalah ya. Saya nak mula dengan orang politik dulu lah. Walaupun saya tahu ketiga-tiga panelis saya ini semuanya politikal, tapi kita tanya orang yang pegang title politik, orang daripada parti muda terlebih dahulu. Kita mulakan dengan isu yang panas berkait tentang SPRM ini. Isyarat politiknya apa, Dr. Martin?
apabila SPRM ini tiba-tiba meledak satu demi satu kes, menggambarkan mereka juga bermasalah integriti, walhal kita mengharapkan mereka yang melaksanakan integriti menentang rasuah ini. Apa bacaan Dr. Martin dulu? Kita mula di situ, Dr. Terima kasih Sheikh Syed dan Dialektika TV yang sudi beri platform untuk saya hari ini untuk berkongsi pendapat. Platform ni pun nama dia Politik Kopi, so kita sembang kopi lah hari ni. Betul. Kopi buat masing-masing. Masing-masing buat kopi. So nak tahu sikit ramification ada hari ni for couple of days kita tengok di parlimen dia rendah isu ni. Gobin recently kata KP perlu direhatkan. Dia kata isu besar, isu ketua pembangkang Ibrahim baru kata isu ni melibatkan institusi yang lantik YPA, isu beberapa juta, pemalsuan wang, penyediaan wang, banyak isu yang timbul. So kes ni masih disettlekan. Saya tak nak cerita banyak pasal apa ramification of the case yang akan biar pihak-pihak berkuasa buat siasat mereka. Tapi apa yang saya lihat adalah benda ni akan memberi satu impak atau impak terhadap kepercayaan institusi besar di negara kita. Baru-baru ni kita lihat PH membuat sebuah MOU atau Memorandum Understanding dalam antara agenda dalam Memorandum Understanding itu adalah institutional reform. Betapa pentingnya pembangkang sudi bersama dalam untuk bawa agenda institutional reform sebagai salah satu agenda yang perlu dibincang. So ini menunjukkan betapa pentingnya sebab rakyat sedang lihat apa yang kita akan buat sekarang. Ketelusan kita dalam hal ini penting. So apabila Gobin mencadangkan yang KP itu patut direhatkan, ia adalah salah satu communication manner saya rasa yang beliau sedang buat agar kepercayaan terhadap institut ni first of all can be made yang dia boleh tunjuk there is an issue dengan SPRM, kita dah tahu sebab tu kita nak buat institutional reform. First untuk tunjuk yang kita ni betul-betul on the thing, betul-betul kita ada hasrat untuk go to the end of this, kita rehatkan first of that. So SPRM ni satu badan yang bebas, badan profesional, sebuah badan yang tak boleh ada sebarang pengaruh kuasa politik. So how do we show that? First of all, jangan bagi orang yang boleh memainkan peranan dalam itu berada dalam tempat itu, rehatkan dia dulu. Lepas ni ada satu lagi. Kalau bagi saya, kalau nak bagi conspiracy theory, Zahid is behind this, Najib is behind this, some UMNO's power play, benda tu, I'm not really interested lah. But moving forward, apa yang menarik sangat ini saya rasa if you look at saya MOU yang telah disign bersama kerajaan dengan pembangkang, inilah masa untuk menunjukkan dalam krisis ini bahawa MOU ini berfungsi. Adakah kerajaan bersedia membawa pembangkang dengan kerajaan, PH dengan kerajaan akan duduk semeja untuk ada satu jawatan kuasa khas? Adakah mereka akan membincang isu ini bersama? Adakah isu ini akan diberi laluan untuk dibahas di parlimen? Inilah masa. This is a test of fire bagi saya. Dah sign MOU, kalau betul bukan saja satu tandangan kosong, bukan satu kertas kosong, inilah masa untuk tunjukkan. Rakyat sedang lihat, ini bukan sahaja ketulusan, apa kita buat dengan ketulusan itu? Apa solusi bagi saya? Saya suka apabila Dr. Martin memulakan dengan nada itu sebab kita tahu sebelum ini mungkin beberapa agenda reform yang sudah pun dikemukakan oleh Perdana Menteri sekarang ini sebenarnya asalnya juga dibawa oleh Pakatan Harapan di dalam PRU yang sebelumnya. Cuma tertangguh selepas 22 bulan terjongkit. Kemudian yang amat berhormat Perdana Menteri pada ketika itu 2 hari sebelum meletakkan jawatan, Tan Sri Muhyiddin Yassin menawarkan elemen reformasi yang sama. Dan tiba kali ini di peringkat awal kepimimpinannya Datuk Seri Ismail Sabri menawarkan elemen reform yang sama. Dan kita tahu realiti politik kita hari ini ada MOU ataupun MOA, ada yang menyebutnya sebagai CSA atau tidak, tak apalah. Itu elemen technicalities yang kita letak tepi, tetapi inilah ruangnya apabila kelihatannya kerajaan dan pembangkang bercakap dengan nada yang sama iaitu reform. Tetapi mengapa timbul elemen berita-berita yang tidak menyenangkan tentang SPRM itu timbul hari ini selepas kita ada pakatan dan juga kerajaan? Adakah ini merupakan
backlash daripada MOU ini disebabkan oleh tekanan politik? Maklumlah orang masih mengatakan bahawa cash is king. Apa pandangan Haris? Terima kasih Tuan Moderator. Apa ni saya nampak dari satu sudut yang panjang. Maknanya sekarang ni lah yang kita dalam sejak kerajaan baru ni kan. Kerajaan baru yang dia tak adalah baru sangat kan, dia ada kesinambungan dari yang sebelum ni. Dia yang paling kuat setakat ni kita dengar reformasi institusi buat pertama kali. Maknanya ada satu kesepakatan bipartisan kali ni yang kita nampak yang sebelum ni belum kita tak nampak. Cuma satu yang isu dia ialah setakat mana. Sebab kalau katanya betul-betul serius, kita boleh nampak ada lagi kesenambungan yang mungkin tak sebab politik jual beli, mana transactional politics tu, maknanya benda tu akan boleh jadi dia akan jadi agenda yang diletakkan belakang-belakang sikit lepas ni. Sebab macam mana pun kita tengok sekarang ni, kerajaan yang tertubuh sekarang ni, dia masih lagi kerajaan yang tak berapa kuat, walaupun ada bipartisan punya sokongan tadi tu. Kerajaan yang masih perlu maknanya membahagikan ratusan tenaga dia yang lebih untuk survival. Maknanya macam mana pun je lah, macam mana pun dia ahli politik, dibina oleh ahli politik, dibina oleh beberapa parti yang bersaing. Maknanya dibina oleh yang kiranya melalui perjanjian MOU apa semua ni, dibina oleh dua blok besar. Maknanya kali ni kita nampaklah ada benda-benda baru tu kan. Tapi macam mana pun sekarang ni tempoh kritikal menuju PRU 15. Maknanya suka tak suka, maknanya itulah realiti sekarang ni. Kalau kayaknya tempoh yang kalau kita katakan yang paling paling kena masa PH dulu. PH 22 bulan tu yang seperti yang dijanjikan sebelum ni, maknanya itu peluang yang besar sebenarnya. Masa tu belum tergugat walaupun dalaman dia ada pergeseran dan sebagainya. Maknanya masa tu sebuah kerajaan yang kiranya parti-parti lain semua tengah lemah. Parti yang kalah, parti besar yang kalah masa tu lemah, maknanya tak ada gangguan-gangguan yang boleh menyebabkan undi tak percaya ke apa ke sepanjang tempoh tu, tapi lambat dilaksanakan. Dan masa tu juga SPRM nampak ada campur tangan politik, ada lantikan politik dan sebagainya. Maknanya itu peluang yang dah terlepas. Peluang yang sekarang ni pula boleh nak dilakukan oleh satu kerajaan yang kiranya tak berapa kuat. Walaupun ada sokongan-sokongan tadi tu. Dan pendedahan tu pula kemudian akan ada implikasi lain. Implikasi kalau yang selama ni macam mana boleh berlaku rampasan kecurian dan sebagainya. Dia itu satu beban kepada dia, beban tapi juga peluang pada kerajaan yang sekarang. Maknanya kita kena tengoklah betul-betul menuju PRU 15 nanti macam mana. Adakah formasi institusi ni kita nampak serius lagi, ataupun masa itu dah terlalu banyak jual beli, terlalu banyak rundingan dan sebagainya sampai benda ni jadi tertolak ke belakang lah. Setakat ni yang dia nampak macam tu. Saudara Arifin, kes yang melibatkan SPRM ni, apa bacaan politik ide? Saudara Syed, saya setuju dengan beberapa pandangan teman-teman tadi. Kalau kita lihat dua insiden yang berlaku, bagi saya ia sebagai satu package. It's a package of political warfare. Maknanya satu package bahawa apa yang berlaku ni package kepada dua kategori, politik tersurat dan politik tersirat.
Dan keseluruhan dua kategori ini yang saya sebut dari segi sebahagian protokol, ianya adalah suatu titik perjalanan menuju kepada PRU 15. Ini saya rasa clear. Sejak daripada Pakatan Harapan dijatuhkan dengan berlakunya belakangan, kita tengok bahawa suasana politik tu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Dan malah kita tahu bahawa suasana yang berlaku sekarang ini akhirnya seolah-olah macam wujudnya orang panggil Cold War dalam politik. Seolah-olah di depan macam tidak gaduh, tapi di belakang ada isu yang mendaftar. Okey. Oleh yang demikian, kadang-kadang apabila ini berlaku, hal-hal yang berkaitan dengan institusi sebagainya ini menjadi sebahagian daripada pakej tersebut. Ya. Okay. Dan kita jelas lihat dalam suasana yang ada hari ini, kalau institusi seperti SPRM yang paling tinggi, yang sepatutnya very independent, yang sepatutnya menunjukkan nilai-nilai yang cukup baik dan cukup positif, berada di tahap yang seperti mana yang berlaku dalam 2 minggu ni dengan insiden demi insiden, maksudnya ada perkara-perkara lain is like a tip of iceberg lah. So sebenarnya ada benda yang di bawah tu yang lebih besar lagi yang harus kita bincang dan kita congkilkan. Reformasi institusi ni is a part lah. Satu package yang perlu dilihat. Malah masa zaman PH itu pernah ditawarkan, dilancarkan oleh Tun Mahathir PM ketika itu Pelan Anti Rasuah Kebangsaan. Kerana bagi saya rasuah ini ia satu perkara yang harus ditangani secara holistik. Dia tidak boleh ditangani secara hanya menangkap bilis-bilis politik saja ataupun pegawai-pegawai saja. Kena ada komitmen besar, tekad yang luar biasa di peringkat kerajaan. Cuma isunya kenapa ia didedahkan sekarang? So adakah sebenarnya institusi ini sedang dicabar? Dalam erti kata lain, peranan kerajaan semasa sekarang ingin dilihat. Adakah ia mampu untuk mengenang-enangi isu ini atau tidak? Kerana kalau kita lihat, kalau dalam survey kami pun, survey yang pernah kami buat di peringkat IDEA, bila kita lihat apa di antara perkara-perkara yang menjadi concern masyarakat, keperhatian masyarakat, isu rasuah tidak pernah antara 5 perkara penting, isu rasuah ni tak pernah turun daripada 5 perkara ini yang sentiasa diperhatikan oleh rakyat. Jadi saya fikir ini suatu perkara yang jelas dan kesan yang berlaku 2 minggu ini pastinya akan memberi impak besar kepada indeks persepsi rasuah negara yang bakal nanti akan diwar-warkan pada tahun hadapan. Sekarang ni pun kita dah jatuh daripada 51 kepada 57. Saya fikir akan jatuh lagi lah sebab melibatkan orang dalam pegawai kanan sendiri. Jadi ini satu perkara yang saya fikir satu perkara yang real yang harus ditangani secara holistik oleh pelbagai pihak. Dan ianya bukan semata-mata soal manifesto. Ia satu komitmen sebenarnya. Dan komitmen itu harus merentas parti oleh semua. Tapi itulah, saya fikir benar, tapi isu rasuah ni dia kadang-kadang jadi tabu. Ada perkara-perkara rasuah yang dah jadi orang panggil kebiasaan dalam masyarakat. Contoh membudaya. Jadi budaya. Belanja ni kan. Jadi ini perkara yang saya fikir antara menyebabkan kadang-kadang ianya juga boleh menjadi yang saya sebut tadilah alat politik. Membudaya satu, diinstitusikan tu 2. Dia datang bersekali, dia jadi satu menu hidangan yang cukup lengkap untuk dia terus mendarah daging, menggaram meragi. Tapi tuan-tuan bertiga mari kita backtrack sikit, retrospektif sedikit melihat apa yang berlaku Kerana janji untuk reformasi institusi ini adalah merupakan sesuatu yang sudah overdue bagi Malaysia. Kalau kita tengok negara-negara jiran pun yang banyak improve dalam konteks pencapaian ekonomi adalah kerana mereka telah memulakan usaha reform itu lebih awal daripada kita Dan kita hanya mempunyai peluang ini, saya berminat dengan Dr. Martin sebut tadi, betul, inilah masanya yang sebab kedua-dua belah sudah mula bercakap soal reformasi institusi yang mana dulu hanya sebelah pihak saja, kali ini sudah disambut bahkan dimatarai di dalam bentuk MOU, di dalam bentuk perjanjian. Dan kita lihat bahawa tiba-tiba semasa pelaksanaan perjanjian ini dalam tempoh baru 2 minggu ini,
mula timbul dan memberikan calar besar kepada kredibiliti agensi sebesar SPRM, sehingga timbul pandangan supaya direhatkan ketua pengadilan, dan ini tidak berlaku dahulu. Yang dahulu juga dikaitkan dengan kes apabila mereka yang digugurkan, kerana persepsinya adalah orang ingin melihat Perdana Menteri yang ini sama ada kluster mahkamah ini akan terbebas atau tidak. Ya, sama ada mereka ini akan terlepas daripada cengkaman atau tidak. Itu persepsi awam yang kita semua tahu. Tetapi saya nak berbalik semula. Saya mula pusingan ini dengan saudara Arifin pula. Apabila dia mengatakan bahawa ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Tersurat ni semua orang boleh baca. Portal pun dah cerita. Tetapi dari segi tersirat, siapa yang mendapat laba sekiranya SPRM ini ketua pengarahnya direhatkan? Siapa yang untung? Ifin. Dia politik ni kita kena lihat, dia boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Berita negatif kadang-kadang boleh menguntungkan setengah pihak. Berita positif juga begitu. Jadi bagi saya isu ini boleh dimain-mainkan oleh kedua-dua, oleh banyak pihak. Dia boleh jadi senjata yang baik untuk Pakatan Harapan, tetapi juga boleh dijadikan senjata juga kepada pihak BN dan sebagainya dalam beberapa isu. Cuma yang saya nampak jauh ke hadapan lagi ialah masyarakat hendak melihat bagaimana sebenarnya komitmen besar parti-parti politik ni dalam menyelesaikan isu dan masalah rasuah. Jadi ianya setakat ini hanya slogan dan masalah utama di Malaysia, sebagai contoh di Malaysia, kita belum ada lagi sikap integriti yang luar biasa. Kalau kita lihat di negara-negara barat, walaupun mereka sekular sifatnya kalau kita ambil definisi dari segi Islam sebagainya, tetapi integriti itu cukup kuat. Maksudnya kalau ada kes, mereka sanggup letak jawatan, sanggup mereka letakkan diri mereka untuk independen supaya ada laluan untuk siasatan dan sebagainya. Jadi saya fikir ini satu perkara yang penting untuk dilihat. Bagi saya dari segi politik, ianya boleh digunakan secara positif atau negatif oleh kedua-dua pihak. Cuma bagaimana mereka harus bijak menggunakan isu ini. Jadi itu yang saya fikir yang sedang dilihat. Tetapi tak dinafikan siapa yang menjadi kerajaan, ianya satu perkara yang amat berat kerana mereka adalah di antara pihak yang menyetujui, dan pastinya ia satu temparan besar pada UMNO itu sendiri. Kerana UMNO telah berkuasa 60 tahun dahulu sebelum 2018, plus mereka terlibat dalam kerajaan Mahmudin, terlibat juga dalam kerajaan Ismail Sabri. Bagaimana komitmen mereka dalam lebih daripada 60 tahun ni dalam isu rasuah, dan rasuah sentiasa dikaitkan oleh kepada parti UMNO dahulu. Jadi ini satu perkara yang harus dilihat sama ada UMNO, BN hendak mengubah hala kemudinya berkaitan dengan isu rasuah. Ini saya fikir satu perkara yang cukup penting dan signifikan. Saya nak bawa apa yang saudara Arifin ulas ini kepada Haris, kerana kita bercakap soal ini kesempatan. Haris juga menggambarkan bahawa rakyat ternanti-nantikan apa natijahnya daripada MOU dan juga perkembangan mutakhir ini. Saya kaitkan ini dengan pandangan Jimmy Yap. Jimmy Yap rajin betul tanya soalan pada malam ini, memberikan kongsi dia. Jimmy Yap dia kata, kalau saya faham dengan betul apa yang diungkapkan oleh Jimmy Yap adalah dia tak yakin apa pun yang terkandung di dalam MOU itu akan materialize. Banyak lagi yang dia komen di situ kerana beliau memberikan gambaran bahawa politikus ini masih bermain politik. Jadi apa pun yang ada yang ditumpahkan dakwatnya di atas MOU itu hanyalah suatu komitmen sementara, kestabilan yang sementara. Apa pandangan saudara Haris tentang pesimism yang digambarkan oleh penonton kita seperti Jimmy Yap? Haris. Ya, sebenarnya memang satu sikap yang kita boleh jangka ialah pesimism. Pesimis, dan yang paling kuat pun optimis tapi berhati-hati. Maknanya cautious optimism. Itu yang paling positif lah. Kita boleh dapat lah yang boleh dapat. Sebab macam yang saya sebut tadi lah, memang keadaan politik, lepas tu ada politik jual belinya, lepas tu ada itulah masing-masing sekarang ni dalam keadaan berhati-hati, bertunggu-tunggu. Maknanya dalam keadaan menuju TRU15. Sebab kiranya kalau dari segi atas kertasnya,
kira dua kerajaan dah jatuh. Kan? Dua kerajaan dah jatuh sebelum yang baru ni. Sejak PRU 14 hari tu. Maknanya keadaan politik tu biasanya dia itu yang paling besar. Biasanya kalau yang melibatkan orang politik, melibatkan parti politik, sekarang ni melibatkan survival, melibatkan pandangan ke masa depan beberapa bulan lagi. Maknanya itu dah tak boleh dielakkan, itu jadi obsesi utama parti-parti politik, tokoh-tokoh politik tu ni. Maknanya itu yang pertama yang tu. Sebab macam mana pun dah parti politik, orang politik ni dia terpaksa tugas hakiki dia terpaksa ditukan pada politik tu tadi. Kan? Maknanya kalau boleh jadi pun tu yang kita nak tunggu tu, apa benda yang boleh dibuatkan, ataupun nanti apa yang dibuat tu sebagai satu lagi move politik pula. Maknanya dalam nak mereformasi tu dia ambil kesempatan tu, memang terbuka kepada gerakan tu sekarang. Maknanya mungkin orang politik akan menggunakannya untuk menunjukkan dia lah yang paling pro kepada reformasi ini sebenarnya dan sebagainya. Maknanya memang pesimis tu memang boleh dijangka lah. Memang kita memang nampak macam mana pun memang akan ada pesimis tu. Sebab kita tak nampak lagi sekarang ni apa benda yang dah dibuat. Dalam tempoh sejak berita tu meletup, apa yang nampak segera tu, yang nampak urgent yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Maknanya kita tunggu tu lah. Maknanya tunggu yang jangka pendek ni, yang segera ni, dan kita tunggu yang besar menjelang PRU 15 tu tadi. Maknanya memang boleh pesimis lah dalam hal ni. Okey, MOU ini Dr. Martin baru berusia 2 minggu. Rakyat nantikan apa komitmennya terlepas atau tidak kluster mahkamah, dan kini kita lihat SPRM pula kata orang Perak apa di Kelantan kata dihunggah, digoncang ni sampai, dan kalau berdasarkan apa yang berlaku ini, kalau saudara Arifin tadi dia kata maka indeks persepsi rasuah kita akan lebih akan menurun lagi, kerana sekarang ni institusi itu sendiri sudah dibongkar dan ditelanjangkan. Tetapi Dr. Martin menyebutkan tadi bahawa ini kesempatan. Kalau dalam konteks kes SPRM ni, apa kesempatannya? Saya pinjam anekdot saudara Arifin tadi, dia kata politik of possibilities ini, belah pembangkang boleh bermanfaat, belah kerajaan pun boleh manfaat. Kalau dalam insiden SPRM ini, apa manfaatnya kepada kerajaan, apa manfaatnya kepada pembangkang dari kacamata bacaan Dr. Martin? Bagi saya, saudara Arifin ada kata tadi, kalau betul lah teman-teman yang saudara Haris juga ada kata, kalau betul lah kita berniat untuk memecahkan pesimism tu yang ada, kalau betul lah kita berniat untuk pergi ke akar rumpi of the situation of rasuah yang ada dalam Malaysia ni, ini adalah salah satu permulaan yang kita boleh lihat. Pertama kali dalam sejarah kita, kalau boleh kata, kerajaan dengan pembangkang datang duduk semeja, sign MOU, sampai grassroots tak suka tapi masih lagi nak tanda tangan benda itu untuk bersama. Dan dengan agenda yang apa orang kata, untuk membawa pembaruan institusi, pembaruan agenda-agenda politik yang baru dalam arena politik itu. So, kalau nak jawab soalan tu, bagi saya, one of the first thing yang kita perlu lihat sekarang adalah krisis sebeginilah yang akan membentuk satu jalan baru untuk kehadapan di negara ini. Kita ada satu krisis dan kita dah ada satu MOU on the table. Dua-dua pihak dah bersetuju. So, bagaimana kita boleh menggunakan krisis ini untuk pergi ke depan, untuk menunjukkan keterusan yang kita nak janjikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Satu, kita boleh guna MOU ini, mungkin kerajaan kena bincang bagaimana pembangkang dengan kerajaan akan bersemeja. Mungkin membentuk satu jawatan kuasa khas yang boleh dari sekarang meletak SPRM itu di bawah bidang kuasa parlimen.
dan melantik KP itu dari segi jawatan kuasa khas ni akan melantik KP. Mungkin salah satu perkara yang perlu diambil kesempatan di sekarang ni adalah itu. Ini bukan perkara baru. Ini dah dibincangkan dah lama dah. Cadangan ni dah beri berapa lama dah bertahun-tahun diberi di parlimen dan mungkin ini masa untuk bermula dengan cadangan ini. Mungkin satu. Perkara ini bila kita buat akan memberi satu gambaran kepada atau perspektif kepada rakyat Malaysia yang sedang menilai semua ahli politik yang dah muak seperti kata saudara Haris tadi, dah 2 kali jatuh kerajaan, orang dah muak, cakap politik pun orang suka dah. Ini mungkin kesempatan untuk semua parti, merentas semua parti ya, UMNO yang ada apa orang kata corruption ink atas dia atau PAS atau parti-parti pembangkang yang semuanya ada isu-isu tersendiri untuk membuat satu naratif baru politik. Buat pertama kali satu naratif baru politik untuk buat satu pembaruan politik walaupun bukan dalam satu apa orang kata in a big aspect sampai ke akar rumbi, mungkin boleh ada satu permulaan yang menunjukkan okey, kita dah tahu kita dah buat salah atau kita dah ada satu sistem yang macam sebegini sampai SPRM boleh dipuncang seperti yang kata Cik Said, kita nak buat. So dari sini okey, so UMNO boleh because PRU akan datang nak tak nak. So UMNO is going to walk with the tinted gate. So itu boleh be a plus point for UMNO this time. At the same time, PH boleh tunjuk, DAP boleh tunjuk mereka juga boleh bekerjasama dengan parti-parti seperti UMNO sebagai satu untuk membuat isu reform yang dijanji-janjikan dari dulu. So bagi saya pembaruan atau naratif untuk membawa satu agenda besar seperti clearance of corruption di Malaysia perlu bermula dari satu titik dan dari sana kita perlu apa orang kata membuat satu garis panduan, satu sistem pendidikan dari pegawai atasan politik sampai ke akar rumbi, and it's a process. No one said kalau 60 tahun kita sampai ke sistem sebegini, kita akan ambil masa lagi 60 tahun untuk sampai ke satu tahap lain. Tapi kena bermula. Kita ada itu belum kering lagi mungkin macam cik saya cakap baru 2 minggu belum kering lagi itu mungkin baru 2 minggu baru 2 minggu so mungkin bila masa untuk tunjuk yang bukan borak bukan cerita saja sebab orang dah cakap benda ni sign dia nak sokong Ismail Sabri untuk dapat numbers dia kata ada banyak orang kata bukan saya ada banyak orang kata mungkin this is the time to show MOU tu penting okey inilah agenda test of fire nak apa sekarang orang dan sedang menilai betul-betul and you want some out of this negative context you want some positive context inilah maksudnya saya rasa pesimism tu akan dipecahkan betul dengan moves sebegini politik selesai kalau kita lihat asal kita boleh pergi ke depan dengan solution-solution begini. Kita banyak bercakap soal reformasi institusi kerana kelihatannya kerajaan hari ini mula menyambut. Kalau dulu hanya belah pembangkang saja, pembangkang pun Pakatan Harapan je semasa Barisan Nasional menjadi pembangkang, tak timbul pun istilah reform institusi itu kelihatannya lah dalam tempoh 20 bulan itu. Tapi hari ini kita membangkitkan ini semula apabila kita melihat SPRM dalam tempoh seminggu ni baru beberapa hari ini saja timbul sederap satu demi satu kes seolah-olah macam kalau dulu institusi macam SPRM ni saudara Arifin, saya nak sebut saudara Arifin sebab ada orang tanya minta Arifin yang ulas. Kalau dulu SPRM ni kalau orang nak cubit, nak congkil, nak cucuk pinggang ke kan, cucuk pusat ke, sepertinya ia ada tirai, ada hijab, ada protection daripada kerajaan. Tapi hari ini macam okey, siapa nak lenjanlah. Tengoklah apa kes yang ada dalam SPRM ini. Apa bacaannya apabila ini berlaku dalam keadaan sudah ada MOU? Saya bangkitkan ini sebab ada orang ni, dia buka akaun, dia bagi nama Politikopi. Politikopi ni nama rancangan kita, tapi dia buka akaun nama Politikopi. So saya tak tahu lah. Ini bukan soalan daripada kami Dialektika, tetapi Politikopi, tuan punya akaun ni, dia ulas apa yang Saudara Arifin sebut. Dia kata, PH ni sedar tak? Kerana agitation dan tekanan yang dibuat oleh PH dimainkan oleh kelicikan UMNO, PH telah menyebabkan UMNO kembali berkuasa, seperti tak sedar, seperti mana disebut oleh Saudara Arifin, bahawa UMNO lah pemain utama dalam kes kleptokrat, rasuah dan abuse of power. Ini merupakan satu ironi. You are the victim of your own game plan, PH.
Mungkin dia nak insinuate bahawa Eden ni pro PH lah agaknya. Dia jawapan ni kena tanya orang politik lah kan. Oh, okey. Eden bukan orang politik. Cuma menarik lah. Saya fikir satu perkara yang kita harus akui bahawa daripada 2018 apabila buat pertama kalinya PRU ke-14 yang lepas UMNO tu jatuh, BN tu jatuh ya. Dia memberi satu leap kepada senario politik dan demokrasi baru kepada Malaysia. Di situ dan kalau saudara sekalian yang ada di sini melihat balik, flashback balik rentetan-rentetan sejarah dari sudut kacamata akademik, kalau kita boleh lihat, kita akan dapati bahawa berlaku banyak perubahan-perubahan. Malah daripada sudut orang Barisan Nasional pun dahulu menggunakan perkataan transformasi dan sebagainya, allergic dengan perkataan reformasi, sekarang ini mereka dah boleh menggunakan perkataan reformasi. Dahulu kita tak pernah kenal bahawa tokoh-tokoh politik ni boleh duduk semeja, sekarang ini boleh duduk semeja. Bila kita lihat perkara-perkara yang berkaitan dengan isu apa orang panggil hak sama rata wakil rakyat, dari segi duit dan sebagainya pun dibincangkan. Soal money politik di kalangan wakil rakyat, sebab UMNO menerima masalah yang sama, PH pun menerima masalah yang sama, semua menerima masalah dari segi wang politik ni dah mula dibincangkan. Saya fikir ini adalah apa yang saya dan MOU sebab ini satu anjakan demokrasi sebenarnya yang berlaku dalam suasana politik di Malaysia, dan kita melihat bahawa ini satu pragmatik politik ya, pragmatik politik. So itu kita kena lihat dari segi suatu perkara yang positif. Cuma yang masih lagi kurang ialah wakil rakyat itu sendiri. Kerana wakil rakyat kita di Malaysia ini masih lagi bertitik tolak dengan sebagai politikus. Dia kurang ada politik yang pragmatik ataupun politik adiluhung ataupun politik yang beretika ya. Ini lain. Kalau kita lihat di negara-negara seperti Indonesia sebagainya yang dahulunya berkeadaan seperti mana Malaysia, dia dah shift kepada party based politik, kepada individu of a political itu ahli politik itu sendiri. Jadi orang pun kalau kita buat survey sekarang ini masih lagi tegar orang mengundi based on parti berbanding dengan individu. Jadi jadi itu sebenarnya satu proses perubahan. Okey. Baik, saya nak juga sentuh di sini seperti yang disebut oleh rakan-rakan yang mengkomen dan sebagainya. Ada dua perkara yang bertentangan dalam persepsi ini. Okey ya. Okay. Satu, sebab selalu bila kami buat kita buat survey, kita sentiasa mengkategorikan orang yang menjawab itu, kalau dari segi soalan politik, pertama mereka itu adalah ahli tegar. Mana dia ahli? Yang kedua dia hanya adalah bersikap penyokong. Dia tak jadi ahli tapi penyokong tegar, penyokong. Kemudian yang ketiga dia adalah hanya pengundi, hanya mengundi based on isu dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat rata-rata kalau saya buat survey sekarang ni, kita bertanya dengan ahli. Ahli memang cukup tegar, mereka berpaksikan kepada parti. Malah tanyalah ahli UMNO di bawah sana, ramai yang tak bersetuju apabila UMNO pact dengan PN, dengan Bersatu untuk tujuan ini, dan malah itu yang menjadi garis panduan menyebabkan impak besar kepada PAU yang lepas dan juga tindak tanduk UMNO, sebab grassroots ni ahli ni tak nak. Sama juga di dalam PH. Bila kita bercakap dengan rakan-rakan ahli-ahli PH, kita akan dapati bahawa kalau ahli itu sememangnya dia kata tak naklah bersama dengan UMNO. Tak naklah bersama ni. Ini seolah-olah political game yang seolah-olah kita rugi. Jadi ini kita lihat. Tapi kalau bila kita lihat di kalangan political player, dia melihat ini dalam suasana yang lain. Dia bercampur di antara political games, keuntungan, dan juga persepsi rakyat. Dan kita kena lihat, kalau rakyat yang biasa, yang disebut kita istilah rakyat marhain, dia hal lain. Dia kata apa hal orang politik ni? Itu sebabnya bila kami buat survey, kami jumpa ada istilah yang kita sebut sebagai fatigue politik. Ada orang yang lesu. Ada orang yang dulu tegar, yang saya sebut tadi pengundi, dia mengundi PH ataupun BN, kali ni dia tak buat keputusan. Hampir dalam 20% tu kita lihat setiap kawasan tu ada. Dia tak nak buat keputusan lagi. Dulu dia memang dia very tegar sokong ni, tapi kali ni dia dah jadi. Itu sebab
menarik battle untuk PRU 15 nanti. Itu bagus atau tak bagus? Adakah itu perkembangan yang baik? Dia akan jadi battlefield yang terbuka. Dia bergantung kepada at the very last minute dalam tempoh 48 jam tu bagaimana parti politik tu mengatur strategi. Jadi the battle of persepsi. Kita berdepan dengan suasana yang itu. Jadi itu sebab kalau kita lihat di media masa, di dalam WhatsApp, di dalam media sosial, kita akan nampak jawapan yang bercampur-campur ni antara ahli yang tegak dan juga rakyat biasa yang marhain. Jadi kalau nak pada soalan yang itu, yang bertanya tadi itu ahli ataupun marhain, itu beza tu. Itulah kita kena selongkar lah, minta MC tanya siapa Politikopi ni kan sebab dia guna nama rancangan kami. Tapi saya dah ada soalan dia terhilang sedikit apabila mula membaca soalan-soalan daripada penonton kita. Kita bermula bercakap soal SPRM ini berkait tentang reformasi institusi dan juga ianya dimungkinkan ataupun bermula dengan adanya MOU. Yang mana ini bukan satu realiti baru dia dalam kefahaman politik kita. Tapi saya teringat saudara Arifin Samuel Huntington dia kata kematangan politik itu akan dicapai apabila berlakunya dua pusingan politik. Maknanya kemudian beralih semula. Adakah kita boleh menyifatkan ini sebagai dua pusingan atau tidak? Tak apa lagi, kita boleh ulas kemudian. Saya rasa sikit. Saya berminat yang itu sebab ni. Itu sebab bagi saya apa yang berlaku sekarang ini adalah inilah masa dia kita sebagai rakyat Malaysia, untuk bersuara. Rakyat kena ambil peluang yang ada sekarang ini untuk engage dengan wakil rakyat, bersuara, menyatakan pandangan kritik. Sebab dalam keadaan suasana inilah yang kita boleh bawa kepada apa yang disebut sebagai perubahan. Jangan kita anggap perubahan politik ni hanya melalui undi dalam pilihan raya. Kadang-kadang mana-mana parti yang memerintah tapi hasrat dan apa diciptakan rakyat tercapai, itu satu perkembangan yang besar. Untuk demokrasi negara. Pada hemat dialektika, siapa pun yang akan memimpin negara tanpa institutional reform yang patutnya berlangsung tend to be manipulative, tend to be exploitative. Itu pandangan kami. Kerana itu kita sangat menggesa supaya reform ini diangkat sebagai dasar untuk melaksanakannya tentu makan tahun. Tapi ini menarik ni, soalan saya bawa kepada Haris. Hamzah kata MOU ni, kalau tak ada MOU, dia petik Datuk Seri Tajuddin Rahman lah barangkali. Dia kata kalau tak ada MOU 30 hari dia bertahan kerajaan ni. Tapi Jimmy dia lagi nakal. Dia kata tak payah 30 hari. Jimmy kata hari pertama dah runtuh kalau tak ada MOU. Jadi saya nak minta Saudara Haris ulas lah MOU ni. Baru berusia 2 minggu MOU ni. Dan kita tengok SPRM sudah mula digoncang. Kalau secara praktikalnya memang itulah tujuan MOU tu. Ini MOU persetujuan yang dicapai sampai dapat tertubuhnya kerajaan dalam satu tempoh yang perubahan angka tu sangat cair, sangat fluid. Mana kejap ke sini, kejap ke situ, macam lepas Sheraton dulu. Maknanya angka tu dia berubah-ubah. Ada yang tak tahu nak pergi ke sana ke sini. Kayaknya memang yang kata kunci yang diangkat tu by particle. Tapi isu dia ialah bagaimana untuk mendapatkan sebuah kerajaan yang tak tergugat untuk satu tempoh. Sebab sekarang ni macam mana pun kita masih lagi kayaknya era COVID. Era COVID-19. Maknanya politik ni masih banyak dicorakkan oleh pandemik ni. Kalau kita sebelum ni darurat. Kemudian ada langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan sebelum ni. Itu semua maknanya kayaknya boleh dikatakan dicorakkan oleh COVID. Tapi pada masa sama juga dia mengambil kesempatan daripada pandemik COVID. Artinya apa yang berlaku yang kerajaan sekarang ni, dia masih dalam suasana tu macam mana pun. Maknanya kerajaan masih macam menggunakan, kita mungkin susah kita nak kata menggula-gulakan, tapi pelonggaran SOP rentas negeri dan sebagainya apa semua ni masih lagi satu yang masih boleh dimanfaatkan oleh parti politik ni dalam keadaan ni. Maknanya memang
kalau nak katakan tanpa MOU butuh tu memang ada asasnya, sebab memang persetujuan antara blok-blok ni lah yang membolehkan kerajaan ni bertahan. Tapi dia tak menafikan akan ada dalaman punya pergeseran, ada move lain dalam tu. Macam mana pun memang kerajaan ni memang kena bergantung pada tu. Bergantung pada boleh kata goodwill apa semua, tapi memang bergantung pada sokongan blok-blok yang berbeza. Maksudnya kalau dari segi kalau kita nak kata demokrasi, mematangkan demokrasi, ini salah satu peluang dia. Salah satu yang sebelum-sebelum ni tak pernah terjadi dan kali ni terjadi. Maknanya peluang untuk demokrasi di Malaysia ni, kalau kita nak letak demokrasi tu mungkin terlalu besar kan, tapi peluang kepada parti politik, pada tokoh politik yang untuk membuktikan yang bipartisanship yang disebut ni bukanlah setakat mempertahankan kerajaan, setakat untuk membahagi-bahagikan ni nak dapat kementerian mana, dia nak dapat kementerian mana, artinya agenda mana nak buat, agenda mana nak tinggal. Itu yang peluang tadi tu, reformasi institusi itulah macam mana pun. Kalau sebab itu yang dibagi, yang dibesar-besarkan tajuk besar dia, reformasi itu. Lepas tu timbul pula SPRM, dan selain SPRM ni ada satu lagi LHDN. Itu pun satu yang besar sebab ada laporan polis dan sebagainya. Itulah. Dia berbaliklah pada yang kita ceritakan awal-awal tadi. Kerajaan ni memang kerajaan yang menuju ke PR 2015, perkiraan politik tu memang sentiasa besar. Maknanya kalau mungkin dah jatuh tu mungkin tak semudah tu nak jatuh. Sebab lagi sebab kritik tadi tu. Orang parti-parti ni pun kalau dia nak buat tindakan yang terlalu besar, tadi ada disebut oleh saudara Adifin tadi, maknanya akar umbi ni punya desakan suara rakyat, suara komen-komen media sosial ni, maknanya terpaksa dia ambil kira juga. Maknanya kalau nak buat tindakan besar sampai menjatuhkan kerajaan tu, saya rasa perlu fikir panjang. Parti politik ni perlu fikir panjang. Sebab dia akan menyebabkan satu lagi yang memenatkan pada orang ramai. Ada ke parti politik yang fikir panjang? Itulah. Ada ke parti politik yang fikir panjang? Saya nak tanya dengan muda. Fikir panjang yang dia fikir PRU dah bulan lagi. Dalam tempoh tu dah kira panjang lah tu dalam politik. Dalam panjang dah. Kata orang lah, Saudara Haris, orang kata politik ni overnight pun panjang. Nak tunggu besok pun panjang. Dia boleh berubah lagi tu. Malam pun boleh. Dalam masa beberapa jam pun boleh ubah sokongan SD kan. Dan itu yang telah kita saksikan berlaku. Tuan-tuan, kita sudah melewati 50 minit rancangan sejak kita bermula tadi. Saya nak membawa satu elemen lain juga dalam tempoh seminggu ni, dan sengaja saya reserve isu itu kepada Dr. Martin. Undi 22 kali ni. Orang kata saja dia dah senyum betul. Orang kata zaman Lim Guan Eng undi ni dikurangkan, dan tiba zaman Tengku Safrul undi ni dikembalikan kepada 22, dan memberikan tekanan secara tak langsung kepada PAS, sehingga kan PAS nampaknya sukar untuk meletakkan hujah balas menjustifikasikan ini, walaupun pemuda PAS sudah membuat kenyataan. Tapi saya sengaja reservekan soalan itu kepada Dr. Martin, nak cungkil apa dia punya fikrah dia dalam isu ini. Dr. Martin, apa pandangan Dr. Martin? Bagi saya, apa-apa jenis kenyataan, apa-apa jenis apa orang kata answers yang PAS akan keluar, PAS is just playing victim je dalam benda ni. Sebab PAS adalah salah satu komponen kerajaan. Don't tell me, jangan cakapkan saya that bila sebelum benda ni is brought to cabinet, there was no discussion on this. Dulu masa PH kata DAP yang sokong judi semua tu, dulu masa PH boleh sampai dikurangkan through 8. Sekarang mereka lah yang dalam komponen kerajaan dan boleh juga sampai ke 22. So saya rasa dia just playing victim. Dia sedang gunakan isu ni, this is my own belief, dia sedang gunakan isu ni untuk bermain politik.
Dia sedar bahawa election adalah dalam jangka masa yang terdekat. Mungkin lepas signing of MOU ni berakhir Julai 2022 akan ada election. So dia guna isu ni untuk bermain politik dia, untuk apa orang kata, sebab dia rasa kaum dia is relating to isu-isu sebegini. Tapi PAS bagi saya tak sedar, dia kena banyak turun tengok anak-anak muda PAS yang berada di lapangan mungkin, atau orang-orang PAS dulu Tegar, ahli-ahli Tegar, yang mereka lebih berminat dalam isu-isu periuk nasi dan isu-isu kerja yang mereka tak ada. So saya rasa PAS sedang cuba main politik dalam isu ni. Mereka dalam part of the component of the government, kenapa tak soal isu ni dalam kabinet? Dan ada juga sesuatu yang menarik saya lihat dalam isu ni, Cik Syed. Ada yang kata peningkatan jumlah cabutan bertuah judi ni untuk 22 ni adalah a form of thing macam 2017 bila kita ada isu Nipah. The government needed to bring back the economy, so they needed the tax from there, so they needed the economy, so that's the reason they did it at that time, and they collected certain amount of tax and blah blah. So Tengku kata this is the same thing yang kita akan buat at this time to bring back the economy, sebab dalam masa pandemik ni ekonomi kita merosot, dan ini adalah salah satu cara untuk bawa cukai kepada negara untuk membangun ekonomi negara kita. Bagi saya perkara ini adalah ini tidak what do you call it, tidak seberapa orang kata futuristic, atau ini bukan negara Malaysia yang kita nak kalau kita berfikir panjang. Ada banyak lagi cara yang kita boleh cari cukai sebenarnya. Muda sendiri dah berapa kali bagi cadangan, buatlah cukai durian runtuh, windfall tax. Orang dalam masa pandemik semua tutup kilang, ada beberapa kilang, ada beberapa investors yang buat banyak duit. Ambillah duit dia orang, gunalah untuk kebajikan. Orang-orang yang buat cabutan bertuah judi ni, orang-orang miskin. Orang yang nak cuba cari duit ikut nasib mereka. Golongan bawahan, golongan B40. Kita nak guna cukai mereka untuk bangunkan negara ke? You know what I mean? This ada banyak kali bila saya in another forum when I was speaking, orang kata tak, benda ni cukai untuk bawa balik negara kita back on track lepas pandemik. Ada banyak lagi cara. So kalau PAS betul-betul keluar and buat crocodile tears in this case, with all due respect, saya rasa you are in the government, you should have brought it up. Dari macam mana daripada 8 boleh ke 22. So bagi saya tak logik lah PAS keluar isu ni, main politik. Ya, tu dia kenyataan daripada Dr. Martin tu. Saya tunggu Dr. Martin bertanding ni. Tapi Dr. Saudara Arifin, apa yang boleh PAS buat dalam keadaan posisinya begitu? Apakah wajar ataupun sengajalah pula soalan ni saya berikan kepada Ide. What can PAS do? Apa yang boleh PAS lakukan untuk memberikan tekanan dalam keadaan posisi mereka sebegini sekarang ni? Saya melihat apa yang berlaku ini akhirnya ia satu perkara yang harus membuka mata kepada rakyat dan juga ahli PAS bahawa PAS itu sebenarnya adalah parti politik. Jadi dia bukan perkara yang berkaitan dengan akidah, dia bukan perkara yang berkaitan dengan suatu perkara yang kita kena taat 100%. Sebab dalam perbincangan PAS di kalangan ahli-ahlinya dalam beberapa perkara dan ketetapan, biasanya mereka menggunakan ayat-ayat hukum dan terkait dan sebagainya. Akhirnya di sini membuka mata rakyat dan juga harus pada sisi rakyat sebagainya memahami bahawa mereka itu parti politik yang akhirnya tertakluk kepada keputusan-keputusan politik. Itu satu perkara lah melihat. Satu lagi ialah bagi PAS ni, saya fikir ini satu perkara yang harus mereka lihat kembali. Kalau mereka benar-benar berpegang kepada idealism yang dia sebutkan, pastinya PAS harus menawarkan solusi. Saya pernah berbincang dahulu, kita pernah menjadi kita terlibat dalam perkara, contohnya bila kerajaan PAS Kelantan dan Terengganu nak buat hudud, kita pernah mencadangkan supaya jangan undang-undang yang di-highlight dahulu, lebih baik ia dibincangkan, buat think tank, melihat bagaimana pelaksanaan itu boleh dibuat dalam konteks dunia moden dan sebagainya dengan istimbat-istimbat dan cara hukum yang baru.
Tapi ada pimpinan PAS yang menyatakan tak apa, kita nak dapat kita kena menang, kita kena fokus undang-undang dahulu. Jadi ini soal rule of priority lah. Jadi itu satu perkara yang harus difikirkan sebab masalahnya masyarakat sekarang ni kita tengok dalam surat khabar dan juga media sosial, orang menjadikan ini suatu isu Jadi itu saya sebut tadi. 3 perkara yang disebut oleh tuan moderator daripada awal tadi dan juga mungkin isu-isu yang berlaku dia akan datang, ianya merupakan satu titik kepada satu titik ke arah yang saya sebut tadi. Politik penyusunan kepada politik PRU ke-15. Dan isu-isu ni akan dimainkan, akan ditimbulkan oleh sebagai pihak lah. Saudara Arifin, saya nak bagi assignment ni kepada saudara Arifin. Ini I'm giving you a homework now. Okay. Kalaulah meletakkan diri saudara di dalam kasut pimpinan PAS bila saya tanya what can PAS do under the current predicament ini, dalam keadaan posisinya di situ dan begitu, dengan kita gambarkan ini kerajaan Melayu Islam, kalaulah realitinya mereka sudah mengatakan, satu hujah mereka dia akan kata okeylah RUU 355 itu akan dilaksanakan, sebahagian daripada elemen huruf itu mungkin boleh dilaksanakan nanti. Kemudian setidak-tidaknya ada yang argue sekurang-kurangnya pemuda PAS sudah membantah. Tapi adakah itu cukup untuk menggambarkan semua prinsip perjuangannya dulu? If you are a candidate, which you are not, representing PAS, apa kebijaksanaan untuk mereka lakukan? I know this is not a typical question that we can ask a PAS member, members of parliament. Kerana yalah, nanti kita tak maulah undermine sesiapa kan. Tetapi apa yang PAS boleh lakukan dalam situasi ini? Tarik ugut sokongan terhadap kerajaan ini? Beri kata dua, adakah itu wajar? Sebab ini kerajaan Melayu Islam. Saudara, saya bertanyakan soalan seolah-olah saya ni Alif, walaupun background ni memang hijau belakang ni. Tak sengaja, sebab tu saya kata saya bagi assignment. Jadi dia tengok background ni hijau, jadi dia ingatkan bukan senang kita nak menjawab dalam konteks kacamata dan pemikiran sedemikian. Dia orang cerdik, kita bagilah soalan susah. Cuma saya fikir ini adalah satu peluang. Dalam politik, engagement ini penting. Kalau kita, apa yang berlaku sekarang ini, parti-parti politik di Malaysia selalu mengamalkan kaedah swipe under the carpet lah. Itu yang berlaku. Contohnya dalam isu ni, kepimpinan utama PAS tak bersuara, pemuda yang bersuara. Benda ni berlaku juga dalam keadilan, dalam PH pun pernah buat game yang sama, PN pun pernah buat game yang sama. Jadi saya setuju tadi, ini Saudara Hamzah sebut kan, dia nak kadang-kadang nak menyedakkan hati penyokong. Sebab apa yang berlaku kalau saudara study better di dalam, menarik kalau benda ni kita study, sebab kita buat kajian, selalu kita buat monitoring. Bila kita kaji dalam media sosial, bila benda ni meletup, orang-orang yang anti-PAS tu tembak, hantar. So bila kita tengok macam mana dia nak reply, yang lain pula akan minta, pimpinan kita kena ada something, kena respon. Apa sahaja yang pun dia akan keluarkan. So ada respon. Dah ada respon cukuplah. So kita masih lagi bermain dalam politik gitu balas-membalas gitu. Kita tidak real menyelesaikan. Saudara Dr. Madha tadi sebut kenapa kerajaan buat begitu, realnya adalah isu kutipan. Sebab orang punya obses kepada perjudian yang kita tahu daripada masyarakat bukan Islam ni, bila dia buat secara cabutan itu banyak disebabkan masyarakat tertekan, memang revenue dia akan tinggi. Jadi dari segi ekonomis memang seorang accountant ekonomi memang mencari jalan bagaimana mengaut cukai untuk cover dalam recovery kerajaan. So kita kena offer solution. PAS kena bawa solution. Yang lain mungkin dalam perspektif wakaf ataupun kaedah-kaedah yang lain yang kita harus explore. Jadi tak boleh hanya semata-mata bantah. Saya rasa itu bukan solutionnya. Jadi kena ada jalan-jalan lain yang harus difikir dan wajar keluar fatwa-fatwa baru yang lebih contemporary sifatnya. Ya, tapi mereka masih bersikap sebagai sebuah parti politik. Parti politik perlu behave sebagai political entity dan mereka masih congaknya soal PRU. Cumanya macam mana nak memberikan justifikasi fikih yang lebih tepat lah. Itu saya perlu 1 jam dengan ide. Itu saya perlu 1 jam dengan ide sebab politik opini kita bincang isu minggu ni. Saudara Arifin perlu datang semula dan kekal dengan backdrop hijaunya yang warna itu. Haris, sekurang-kurangnya bila kita bercakap soal pertamanya politik kopi isu seminggu inilah, yang keduanya kita sudah memulakan rentak tadi dengan membaca 2 minggu MOU ini.
ke arah reformasi institusi. Sekurang-kurangnya ada isyarat keinginan yang mungkin tulen. Speaker Dewan Rakyat misalnya cuba nak melantik Ngah Koming menggantikan seketika, tapi kemudiannya menarik balik dan ada tuduhan. Jadi dia, dalam kata lain, saya nak bawa ke pentas politik opini untuk kita realise ada di kalangan mereka yang berada di dalam institusi inginkan perubahan. Dah ada MOU. Apa salahnya kalau Ngah Koming jadi speaker untuk tempoh tertentu, kan? Sementara Datuk Seri Azalina mengosongkan kerusi itu. Tetapi masih ada momentum dalam kerajaan itu sendiri dan mereka yang mendukung kerajaan itu sendiri yang juga menolak. Jadi ini adalah merupakan, saya nak menggambarkan kepada penonton begini. Sekurang-kurangnya rakyat ingin reform yang real. Saya nak reform yang real. Dialektika ingin reform yang real. Tetapi di dalam entiti yang sepatutnya melakukan reform itu sendiri, dalam itu sendiri ada tentangan yang kita lihat kerana Ngah Koming mengaku kata dia dapat surat daripada speaker pun kata tak apalah, dia tarik balik dan ceritanya kata dia berikan tekanan. Saudari Ipin dah tersenyum sebab orang macam Saudari Ipin ni saya suka, dia ada maklumat yang tersirat dan ada maklumat yang tersirat, cuma dia kedekut tak nak kongsi yang tersirat malam ini. Tapi maksud soalan saya Haris adalah ada orang yang nak reform ini berlaku. Keterbukaan ini mula lunak kerjasama. Misalnya, minggu ini saja saya menemu bual Tok Pa duduk semeja dengan Nurul Izzah membincangkan tentang RMK12. Benda yang tak berlaku 25 tahun saya ke udara di saluran nasional. Tapi sudah mula berlaku hari ini. Itu pun ada kritik dan tentangan. Saya nak rakyat realise sementara kita inginkan reform, tetapi penentangan terhadap reform itu sendiri berlaku di dalam entiti yang kita harapkan. Dan itu berlaku juga di dalam insiden pelantikan ruang kepada Ngah Koming. Saudara Haris punya bacaan terhadap penentangan dalaman terhadap usaha reform ini. Haris. Ya, tadi dah disebut tentang reaksi ahli parti atau umbi yang sebab biasanya memang macam itulah. Yang lebih ideologikal, lebih keras ni Akak Umbi penyokong kuat. Tapi pemimpin yang atas yang ada career politik, ada stake yang lebih besar dalam percaturan kuasa ni, dia ada pertimbangan pragmatik yang banyak. Maknanya range dia punya option, dia punya gerak-gerak politik tu banyak. Tapi Akak Umbi ni memang akan tuntut apa yang paling ideologikal. Lepas tu kalau bercakap orang politik, kalau bercakap kepada ahli, kepada penyokong kuat, dia akan ambil garis yang paling keras biasanya, yang paling ideologikal, yang paling boleh bercakap, yang boleh betul klik dengan ahli. Tapi bila dia cakap kat luar, dia terpaksa lebih banyak sikit lah dia punya flexibility apa semua ni. Maknanya itu memang tak boleh dielakkan lah macam mana pun. Maknanya parti-parti ni macam mana pun dia terpaksa respons kepada desakan ahli. Maknanya kalau dia akan bergantung juga macam mana pun, dia bergantung pada ahli. Dan kalau macam UMNO, dia terpaksa menunjuk juga kepada keputusan yang dah dibuat dalam Mahkamah Agung. Maknanya semua tu akan terpaksa respon kepada tuntutan yang lebih ideologikal. Maknanya macam yang tadi dia sebut panel tadi tentang apa ni, ramai yang tak setuju. Masing-masing ahli parti tak setuju. Dia kata kenapa dia sama dengan ni, kenapa dia sama dengan ni. Kan? Maknanya sebab bila bercakap selama ni dalam sejak kempen sebelum PR14, lepas PR14, maknanya semua ahli politik ni biasanya ambil garis yang paling keras. Maknanya kita tak akan bersama DAP, kita tak akan bersama Anwar, kita tak akan bersama kleptokrat. Tapi macam mana pun akan ada fleksibiliti tu. Sebab dalam demokrasi yang biasa disebut yang lebih matang di Amerika Syarikat contohnya, di UK, kan, mereka pun ada bila berlaku contohnya kerajaan yang macam kerajaan perpaduan yang parti yang besar tak dapat parti yang cukup, dia terpaksa bersama dengan parti yang ideologi dia sedikit bertentangan
dan juga di DMN itu, walaupun dua parti ni ideologi tak banyak beza, tapi dalam ada beberapa tertentu yang sangat ideologikal. Maknanya dia orang pun ada juga terpaksa politik jual beli itu terpaksa juga. Maknanya benda yang transactional tu macam mana pun kena, sebab itu bila melibatkan pentadbiran ni, dia bukan setakat politik tu, tapi pentadbiran ni melibatkan proses dalam dewan, tentang polisi dan sebagainya. Maknanya bila melibatkan tu, dia dah melibatkan pengurusan. Dia bukan semata-mata yang ideological tu. Bila disebut kita tolak golongan ni, tapi prosi golongan ni besar. Dan golongan ni dia boleh bagi sokongan tertentu untuk apa-apa agenda. Jadi itu terpaksa dibuat lah. Masa itulah orang-orang parti terpaksa berbeza pandangan dengan ahli yang dia ajar supaya lebih ideologikal tu. Jadi itu memang begitulah. Demokrasi ini macam itulah. Adanya Dr. Matan, Haris mengatakan bahawa penyokong Parti Tegar ini paling keras dari segi pendiriannya. Tapi saya tak tahu macam mana nak mengolah soalan itu kepada muda. Belum diluluskan. Tapi kalau nak melihat sokongan kepada muda, saya menggambarkan begini, saya selalu sebut ini di banyak pentas. Saya mengatakan kalau kita ingin mengubah corak baru politik kita, sandaran kita berikan lebih banyak kepada agenda undi 18. Sekurang-kurangnya di dalam minggu ini saja sentimen daripada pihak kerajaan untuk menyegerakan, memperkemaskan, nak bawa kepada perlembagaan, pindaan perlembagaan untuk memungkinkan undi 18 automatik dan segala macam, ketiga-tiga strata undi 18 itu dilaksanakan. Ini gambarannya baik kepada muda. Saya tanya tadi juga, kesan daripada elemen-elemen undi 18 ini, adakah ia akan tertumpah kepada kemungkinan undi 18, maafkan saya, muda itu akan didaftarkan selaku pengasas muda? Any chance? Ada bisik-bisik dengan Menteri KDN? Kalau nak bagi full info tu mungkin nanti kita bincang. Saya PM tepi kena PM tepi kita tersirat. Ya, itu tersirat macam saya kata saudara Arifin tu. Saya rasa salah satu sebab kerajaan tak nak parti muda didaftar adalah disebabkan undi 18. Saya rasa ada kegusaran di kalangan pemimpin kerajaan yang sedia ada, yang apabila undi 18 dilaksanakan, satu bentuk sokongan, walaupun bukan sokongan penuh, satu bentuk sokongan majoriti akan akan pergi kepada parti-parti yang berteraskan ideologi muda atau pemimpin-pemimpin muda. So salah satu sebab saya rasa adalah itu. Bukan saya rasa vice versa. Saya rasa sebab undi 18 lah dia takkan daftarkan kita. Sebab undi 18 tu, sebab kita buat protes, buat benda-benda ni, sebab undi 18 dilaksanakan, dah berbincang, dah Wabi Sadik dah bawa ke parlimen, dah dapat veto, dah buat protes lah, dah pergi depan KDN, dah buat beberapa benda dah. Tapi still belum dilaksanakan, dah ada janji yang akan dilaksanakan. Sebab benda itulah saya rasa muda ada satu challenge, obstacle untuk didaftarkan, sebab kegusaran atau orang kata straight out, fear, takut. Sebab ada kemungkinan dengan yang diatim, anak-anak muda akan beroleh pandangan atau tukar version kepada politik baru, dasar seperti kata Cik Arif tadi, akar undi parti-parti seperti UMNO, PAS atau parti-parti yang sedia ada di PPM itu ada sejenis bedding atau asas yang mereka menumbuhkan kerja parti itu atau kerja politik mereka. Contoh, dalam seumur hidup UMNO, mereka kata mereka tidak akan bekerjasama dengan parti seperti DAP. Tiba-tiba hari ini ketua-ketua mereka menandatangani satu sejenis MOU dan nak Komeng duduk sebagai speaker Dewan Rakyat. Benda ni bertentangan dengan apa yang saya sedang cuba jual. My end product to my akar umbi is something and me agreeing to something else in parliament. So it doesn't benefit my political career. So bila orang lihat muda ni, our political landscape atau asas kita ni lebih kepada politik dasar,
institutional reform straight up. We started like that. Apa-apa ideologi unsur perkawaman seperti ada juga parti-parti yang lain dari opposition dan sebagainya. So yang apa orang kata berlandaskan tu, bila lihat orang-orang muda lebih mementingkan isu periuk-nasi, isu kerja, isu future, relevance of job, IR 4.0, dan bila lihat muda memperjuangkan benda itu, mereka ikut untuk bagi peluang kepada itu, kerana mereka risau bukan saja anak-anak muda baru ni yang akan masuk ke kancah politik, apa orang kata kancah pemilihan akan masuk muda, tapi juga anak-anak muda mereka sendiri yang sudah mula muak akan melihat satu politik baru yang mungkin akan menjejas kedudukan mereka. Bagi saya Dr. Martin, celahan kepada apa yang Dr. Martin cakapkan ini, kerana thinking aloud sementara rakyat umumnya inginkan reform. Jadi kami selalu menyebut ini di pentas dialektika, siapa yang menyambut agenda reform ini sepatutnya kalau dia melaksanakan, maka dia akan menjadi kerajaan yang popular. Dalam kata lain, kalaulah Datuk Seri Ismail Sabri memanfaatkan ruang ini, MOU dah ada, jadi kalaulah dia menyegerakan undi 18 dengan segala komitmen yang ada dan menyediakan program-program yang lunak, yang bagus, yang baik untuk generasi muda, harapnya bukanlah dalam bentuk pemberian tunai langsung dalam bajet ni, sebab memang itu paling popular lah. Kalau bagi itu memang, lepas tu buat pilihan raya umum kan, memang popular sangat lah kalau bagi. Cumanya program-program yang boleh menyantuni yang boleh memikat generasi muda, kalau ia boleh dilakukan dalam realiti MOU, tentulah kerajaan ini yang hari ini akan meninggalkan legasi yang jauh lebih baik kepada generasi muda, dan itu akan menjadi satu legasi yang besar di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri. Tidakkah ini kesempatannya untuk the powers that be berfikir ke arah itu, memanfaatkan agenda MOU ini supaya mereka meninggalkan legasi yang kita anggap sebagai missed opportunity oleh kepimpinan di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu. Tanpa MOU, itu susah nak dibuat. Sekarang ni dah ada MOU. Kalau Datuk Seri Ismail Sabri doing it right, maka menyegerakan semua ni dan tunjuk, lihatlah generasi muda towards PRU 15 nanti, inilah legasi saya kepada, maka chances untuk mereka menang lebih besar lagi. Apa pandangan Dr. Martin? Itulah, kalau benda tu boleh berlaku di Malaysia, saya rasa saya yakin boleh berlaku di Malaysia. Kalau boleh berlaku di Malaysia di bawah pimpinan seorang pemimpin UMNO atau di bawah Sri Ismail Sabri Yaakob, saya rasa saya sedia untuk membubar parti muda ni, tak continue dah. Sebab dia more than sorry? Dr. Martin, dalam kami sesama Muslim ni kita kata itu tanda-tanda kecil kiamat. I'm sure that is end of days orang kata kan, orang Kristian dan Buddhism kata end of days. So it is something yang takkan berlaku dalam realiti politik. Sebab dasar yang diusulkan dalam beberapa tahun kerjaya politik Datuk Seri Ismail Yaakob dan ahli-ahli UMNO bukan dasar tersebut. Jika mereka bercanggah daripada apa yang mereka telah bercakap atau memberi apa orang kata promise, empty promises that are given all this year, that winning votes, kalau dia buat benda ni, dia akan bercanggah daripada apa yang dia telah cakap setakat ni di kerjaya di dalam kerjaya politik. Dan juga kita kena tahu, walaupun Datuk Seri Ismail Yaakob Perdana Menteri kita nak buat benda ni, kita kena lihat siapa yang sedang bisik di telinga dia sekarang. Apa coalition? Who are the strong people behind him yang sedang bisik di telinga? Adakah Datuk Seri Ismail Yaakob yang sedang, how is he moving? Siapa yang sedang bisik di telinga dia? How is he having the time to move forward? So ini this shows rakyat boleh lihat adakah beliau sebagai pemimpin mempunyai pendirian sendiri untuk buat ni. Kalau beliau betul-betul buat ada pendirian sendiri untuk buat ni, seperti ucapan pertama beliau di mana beliau berkata ini masa untuk orang muda dan beliau akan bantu orang muda, ini adalah salah satu perkara paling penting yang beliau akan buat. Tak payah tunggu kucing High Court untuk buat ruling. Beliau dah buat hari itu pun dah, undi 18. Hari ini kita ada undi 18 pun. So kita kena lihat benda-benda itu sebagai because kita juga kena melihat dalam aspek politik, the first time kita ada seorang Perdana Menteri yang bukan pengurusi parti.
Kita kena lihat benda ni. Dalam konteks UMNO, benda ni mungkin berlaku dan sedang berlaku. Dan mungkin nak jawab sikit, nak bagi sikit saya selalu tanya political ramification. Mungkin political ramification dari isu SPRM dan isu cabutan bertuah dan semua ni keluar daripada konteks tu. Keluar disebabkan there is a misbalance in the leadership itself. So kita kena lihat. So bagi saya benda tu takkan berlaku sampailah kita ada imajinasi tinggi, kita berbalik, kita walaupun doktor kata walaupun Dr. Martin menyebutkan bahawa ia tidak akan berlaku, tugas kami di Dialektika adalah untuk melobi agar rakyat menuntut itu berlaku. Tapi saya tertarik tadi bila Dr. Martin bertanya siapa yang berbisik ke telinga PM. Saya tengok senyum Arifin dari telinga ke telinga dia. Macam dia ada benda tersirat ni. Siapa? Ipin, siapa yang berbisik ke telinga PM ni? Kan dah kata kita akan bincang yang kopi. Oh ya, PM tepi je. Tak nak sebut dalam podcast ini. Saya nak cucuk Arifin sebab dia banyak bahan tu. Dia selesai yang pasal undi 18 ni. Yang menariknya, saya ada peluang, privilege untuk kita buat satu kajian tentang undi 18. Yang menariknya, veteran politik. Ni saya beritahu veteran politik merentas parti sama ada UMNO, DAP, dalam PH, PKR, PAS sebagainya. Semuanya masih lagi takut-takut dan berkira-kira di manakah nanti undi 18 ini akan pergi. Kerana itu saya sebutkan termasuk juga di kalangan kebanyakan veterannya begitu. Mereka masih berkira-kira. Cuma apa yang menjadi masalah dalam politik Malaysia ni bila nak mengharung kepada politik PL15, stalemate politik. Sebabkan berdasarkan kepada bacaan dan senario semasa, kekuatan parti-parti semasa, dia stalemate. Saya mengunjurkan maksudnya kalau tak berlaku orang panggil corak baru dalam rentak politik, keadaan yang begini akan sentiasa berlaku mungkin dalam 1 atau 2 pilihan raya akan datang. Celahan, Saudara Arifin, celahan. Soalan susulan saya. Saya boleh memaham stalemate dan kerisauan itu sebelum MOU. Tapi apabila sudah ada MOU, kalau boleh dilihat, inilah momen paling strategik untuk meninggalkan legasi yang mana disukai. Makna esok orang muda kan kata, oh zaman Datuk Seri Ismail Sabri itulah yang telah betul-betul push. Kalau dia lakukan dengan baik, dia boleh menang semula tau. Memang itu legasi pada seorang pemimpin, tapi bila sebab kita bila saya dapat interview, kita buat research sebagainya, mereka ada berkira-kira sebab akhirnya nanti adakah keputusan itu memberi kemenangan atau tidak kepada parti dia. PH pun masih lagi berkira-kira sebab kita lihat bahawa dalam beberapa siri pilihan raya masa PRU14, saluran 8, saluran 7 sebagainya ada yang tidak memihak kepada PH. PM juga loss besar. Contohnya di wilayah. Dia loss besar untuk anak muda dan sebagainya. So sekarang ni apabila kita tengok pula trend anak muda dalam satu kajian yang kita buat dalam suasana yang keadaan sekarang ni, dia kebanyakannya berada di tengah-tengah dan depend bagaimana wakil rakyat engage. So bila ruang yang terlalu terbuka ini, kalau parti politik masih lagi dalam kerangka politik lama yang dikuasai oleh veteran ni tadi, mereka itu tadilah berkira-kira. Maksudnya push akhir itu mungkin tidak, tetapi alunannya hanya sentiasa akan dipukul gendang untuk dapat sentimen. Betul. Jadi itu spice tu sebab itu dalam MOU dimasukkan, dalam ini dimasukkan. Cumanya saya nak pergi kepada perkara ketiga, siapa yang boleh push? So saya rasa yang boleh push. Sekejap, siapa yang push satu, siapa yang berbisik ke telinga PM tu yang nak tahu, nak kena sebut. Saya nak pergi kepada yang push tadi, yang berbisik tadi. Jadi yang boleh berbisik tadi dalam konteks sekarang ini, saya fikir apa yang kita istilahkan sebagai functional society. Kalau rakyat banyak bercakap tentang ini, didendangkan, social media banyak bercakap tentang ini, jadi ia membina trend. Jadi ini satu perkara yang boleh kita lonjakkan kepada pembisik di telinga PM. Itulah that's exactly my point. Kalaulah kerisauan itu timbul sebelum MOU, saya boleh faham. Kerana it's a no man's land. Siapa-siapa saja boleh jatuh ke kanan, jatuh ke kiri. Apabila sudah ada MOU, inilah kesempatan keemasan. Sebenarnya kesempatan yang sama saya lihat semasa era Tan Sri Muhyiddin Yassin.
kalau dia terbuka dan meninggalkan legasi, wah, saya rasa Bersatu boleh kekal sebagai Perdana Menteri menjelang PRU 15. Sebab apa yang orang atas pagar nak? Orang nak tengok kluster mahkamah betul-betul kena. Orang nak tengok institusi bebas betul, SPRM. Orang nak tengok mahkamah tidak lagi diganggu oleh eksekutif. Orang nak tengok IPCMC ataupun wajah baru IPCC dilaksanakan. Kalau kesemua ini dalam tempoh 14 bulan ni sudah ada riaknya, sudah ada akta yang mendukung, sudah ada usaha pindaan, kemudian diberi pula peluang kepada generasi muda naik, diangkat dalam keadaan 50-50. Saya bayangkan Perdana Menteri, okey, kita tak pasti, boleh jatuh ke kanan, boleh jatuh ke kiri. Tidakkah ini masanya untuk melakukan sesuatu yang luar biasa agar dapat dirasai oleh segenap generasi, termasuk generasi seperti Martin? Ya, nampak boleh kalau Tuan Syed Munawar adalah calon Perdana Menteri kita. Okey. Kalau Tuan Syed adalah calon Perdana Menteri, saya rasa benda itu ideal. Tapi masalah sekarang ni, politik kita ni masih dikuasai oleh pemikiran presiden ini. Saya lihat dulu sebenarnya ini just thinking aloud lah. Saya kata miss opportunity kalaulah Tan Sri Muhyiddin sewaktu mana sudah mula melihat riak bawah tu tak stable kan. Kalau dia kata this will be my last term but I'm going to push all out. Saya rasa generasi macam Martin ni dia nak marah ke apa lagi? Dia mungkin boleh menang semula parti dia dalam PRU yang akan datang ni sebab itulah legasi dan akhirnya sejarah akan mencatatkan apa? Bukan mencatatkan dia sebagai orang yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri, tapi akan mencatatkan bahawa Malaysia diselamatkan ketika mana getir dengan usaha push yang dilakukan sebagai negarawan. Kalau itu masuk dalam teks sejarah, tapi itu gagal dimanfaatkan oleh penasihat yang berbisik ke telinga PM pada ketika itu. Dan saya sebutkan ini supaya semua orang boleh mempertimbangkan itu. Inilah masa untuk meninggalkan legacy. After all, it's a 50-50 situation. You boleh menang, you boleh kalah. Inilah masa untuk push benda yang betul-betul luar biasa. Kerana kita perlu naratif baru. Kami sudah bosan dengan naratif yang sedia ada ni. Tolong. Setuju, saya setuju. Setuju. Itu yang saya rasa kesempatan yang boleh dilakukan. 1 jam setengah dah. Tapi ada satu ni, AUKUS ni tidak membimbangkan ke? Kalau kelihatannya macam kita tidak mengeluarkan kenyataan yang kuat dan keras. AUKUS ni. Macam okey-okey saja, macam nak jaga Amerika, nak jaga China. Itu minggu ini juga tu. Tuan-tuan kita dah kau tahu China dah panggil Big Brother. So sekarang ni nak cakap apa lagi? Tiba-tiba AUKUS. Dan itu satu hal lah sebab yalah kami juga ada memperdebatkan soal Laut Cina Selatan kan dalam era Perdana Menteri yang sebelum ini apabila kes 1MDB itu kelihatannya we give too much sehingga kan nampak kita macam lupa separately itu adalah benda yang perlu kita perjuangkan. Itu tajuk lain lah, itu 1 jam lah. Tapi kelihatannya seperti kenyataan yang dikeluarkan, ada pandangan kawan-kawan kita menganggap kenyataan terhadap AUKUS ni tak cukup jelas menggambarkan sikap. Haris, ada pandangan? AUKUS. Kalau nak kira kalau orang cakap sebab biasa kalau benda-benda macam ni dia ada banyak jenis pandangan yang paling utama. Ada satu yang alamis yang memang akan fokus pada nuklear, Pakatan Baru dan sebagainya. Ada satu yang pelbagai lah. Tapi sebenarnya memang dari segi persaingan kuasa besar tu memang sebab apa ni dia dah bagi satu yang special lah kepada Australia kapal selam berkuasa nuklear tu. Dan reaksi dari China walaupun tak berapa nampak lepas diumumkan tu dia mohon masuk apa tu perdagangan bebas yang ganti TPP tu kan. Lepas tu. Itu menunjukkan dia pun ada perkiraan yang segera pada AUKUS ni. AUKUS ni pun sebenarnya bukannya yang terlalu pelik sebenarnya. Sebab kalau di Australia tu dapat dalaman tentang deal dengan Perancis tu. Itu dah lama berlaku. Dia dah kata macam mana ni kos makin naik, makin mahal. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Maknanya dia dalam tu sendiri dah ada. Dan satu lagi dia memang kedudukan istimewa dia lah di kalangan negara-negara orang putih ni. English punya negara ni. Sebab tu Perancis ni
entah macam mana dulu dia dapat masuk sampai situ, tapi lepas tu dia ditolak. Maknanya dia kena nampak lah yang ni memang satu projek di kalangan negara-negara ni. Sebab Amerika dengan UK ni special relationship, dan dengan Australia dan New Zealand ni pun ada dia punya arrangement selain daripada quadrilateral dialogue tu. Maknanya benda ni dia bukannya macam dah ada quadrilateral dialogue, lepas tu ada pula lagi satu ni. Dia bukan macam tu, dia macam dalam kalangan negara tu dia boleh juga ada arrangement lain. Lagipun dia dah Amerika dengan Australia ni memang sejarah dia dah panjang. Maknanya memang akan nampak boleh berlaku lah benda macam ni. Dan satu lagi negara yang macam Malaysia ni, tadi yang disebut oleh tuan moderator tadi, nampak lembut. Dia itu mungkin termasuk antara pandangan yang tadi itulah yang mungkin terlebih alamis. Mungkin dia kata ada satu tu disebut nak pergi menyembah China. Itu satu yang nampak terlebih sikit. Sebab kita pun selama ni memang kita balance dua ni. Cuma ada banyak masa kita terpaksa mengambil pendirian yang nampak berundur sangat. Tapi itu memang kalau nak kira kan kerajaan sekarang ni, menteri luar ni memang kiranya ada satu rekod yang tak berapa baik lah sebelum ni. Dia pernah cari pasal dengan Arab Saudi melalui Twitter. Maknanya dia mengendalikan dasar luar negara ni dengan Twitter. Maknanya itu satu masalah juga. Cuma dengan ada menteri luar yang nampak lebih savvy lah dalam hal ni. Yang sebut Big Brother tu dia. Maknanya nampaklah ada dia punya permainan yang lebih diplomasi tu. Maknanya taklah semata-mata tunduk ataupun semata-mata kita tutup. Sebab memang bahasa diplomasi tu memang macam tu lah. Kalau kita nak cakap tak setuju tu, cara dia pusing tu banyak sikit. Kita tak cakap tak setuju, kecuali kalau ada benda yang besar. Tapi kita cakap dengan cara kita mengutamakan Asia Tenggara, Indo-Pasifik yang bebas nuklear. Kalau bagaimanapun lah, maknanya itulah bahasa-bahasa nak cakap tak setuju panjang. Kita perlukan sesi khas berbincang tentang dasar luar, kerana kelihatannya dasar luar kita ni hanya kuat ketika era Perdana Menteri Tun Mahathir dahulu. Kemudian selepas tu mula menyusut, seperti macam suara kita sudah tidak lagi dominan di pentas antarabangsa, apatah lagi dalam kalangan OIC. Cuma yang ini itulah bincang-bincang, sembang-sembang kita dengan orang diplomatik ini. Ya, ini menarik ni. Leluconnya adalah Sajat boleh bawa balik, dah jumpa kan, tetapi Jolo tak boleh. Jolo ni walaupun tahu pimpinan negara, ketua polis negara tahu, saya tanya tahu. Tapi kita tahu, kita juga mendapat gambaran kenapa dia tidak dibawa pulang adalah kerana itu antara tagannya untuk mengawal kita punya dasar luar suatu ketika dahulu. Ini kita kena sembang panjang lah, satu topik yang berasingan tentang apa kedudukannya. Soalan saya kepada tuan-tuan bertiga, untuk minggu depan apa bacaan? Tuan-tuan meneropong ke apa? Sektor apa? RMK? Saudara Arifin dulu. Minggu depan tengok apa? Saya rasa masih lagi berkait dengan sidang parlimen yang masih tak ni lagi. Jadi for sure soalan-soalan yang melatari nanti oleh wakil-wakil rakyat akan timbul. Contoh, 2-3 isu yang kita bincang hari ini pun adalah hasil daripada cetusan yang dikeluarkan oleh media daripada soalan-soalan wakil rakyat. Jadi senario tempoh bila sidang parlimen itu begitu sifatnya. Jadi akan bergerak ke negeri itu dan akan dijadikan buah senjata oleh politik tadi antara yang tersurat dan juga tersirat. Walaupun ada MOU Walaupun ada MOU. Okey. Walaupun ada MOU, so perkara itu boleh berlaku. Tak ada masalah. Masih boleh berlaku. Dan itu tanggungjawab yang masih perlu dilakukan. Baik oleh pembangkang, baik oleh kerajaan. Saudara Haris, meneropong sektor apa minggu depan? Ada beberapa, tapi yang paling diperhatikan isu ni lah.
Ni ada Haris, ada kita punya Politikopi datang balik. Nak bincang apa? Parlimen kosong. Ini satu kritikan dia. Ada MOU. So, bila ada MOU dia tak ada drama dah. Malas tak syok. Dia kena ada MOU ahli parlimen untuk hadir lah. MOU dah macam dia dah jadi macam perjanjian gencatan senjata. Maknanya kalau buat apa lagi parlimen? Kita dah tahu akan ada pilihan raya, so bila ceasefire sekarang kita lepak. ICC parlimen. That's the feel that ada. Itulah. Maknanya tempoh yang agak macam tempoh bertenang lah sekarang ni. Bertenang. Kalau ramai-ramai tak datang pun tak apa. Boring. Cold war. Ya, Dr. Martin, tengok apa minggu depan? Saya rasa isu SPRM ni akan dibangkitkan again and again dalam minggu akan datang. Dan bagi saya, aspirasi saya ialah untuk lihat apa plan-plan yang lebih core dalam fasa pemulihan yang akan datang ni lah. Rentas negeri, for instance, apa kita akan buat and macam mana kita nak buat, school opening up, most important, the mechanisms of opening, vaccination, apa kita buat. Saya rasa benda-benda yang melibatkan betul-betul yang melibatkan kejahatan senjata ni, kejahatan senjata ni untuk kita deal dengan COVID bukan. So saya harap isu-isu tu yang akan dibincangkan dengan lebih lanjut, dan saya rasa isu SPRM ni akan diberi penelitian dan mungkin akan dapat satu titik permulaan macam yang kita bincang dulu. Ya, kami di Dialektika menanti-nantikan pembentangan RMK 12. Banyak sebab sebelum ini ada konsultasi bajet, kami buat 2 sesi dan banyak idea-idea yang radikal juga kita bawakan. Tuan-tuan boleh menonton idea radikal yang termasuklah debt jubilee, ini menarik ya. Tetapi kita juga agak gusar apabila idea konsultasi itu cuba dibawa di persada TikTok, which doesn't make sense. Apa yang rakyat boleh sarankan di platform TikTok untuk menggubal suatu idea yang luar biasa dalam era yang sangat luar biasa ini. Kerana perdebatan tentang RMK 12 ini, ada juga pandangan yang mengatakan mungkin sudah tidak relevan lagi perencanaan 5 tahun. Sebab disebabkan oleh dipacu 4IR dan juga big data, maka perubahan itu harus direncana dalam tempoh yang lebih pendek, 2 tahun setengah. Midterm review itulah tempoh rancangan Malaysia yang baru, bukan 5 tahun. Betul, banyak pakar ekonomi kata tak relevan dah 5-year plan. Itu satu debat lain. Dr. Martin semangat, kita nak panggil Dr. Martin lagi. Kan? Nak bercakap soal kerelevanan. Itu pun, kalaupun Dr. Martin ya, ini hujah kami di Dialektika, kita katakanlah RMK 12 ini masih 5 tahun. Sejauh mana ia akan menjadi sebuah dasar yang benar-benar transformational, mengambil manfaat MOU satu. Yang kedua juga, kerana kita selalu kata where there is crisis, there is opportunity. Dan saya timbulkan banyak kali ini, apabila kita berdepan dengan realiti pandemik yang mana tidak ada satu negara pun boleh menyatakan dengan pasti 5 tahun lagi negara akan berdiri di sini. Dalam keadaan pergolakan AUKUS tadi, China dan Amerika, siapa yang akan berada di depan? Macam mana kita nak merencanakan 5 tahun dalam keadaan kita tidak boleh membuat unjuran data yang sudah runtuh disebabkan oleh COVID-19 ini? Kerana ekonomi sudah runtuh, pendidikan sudah runtuh, sosial sudah runtuh, semuanya sudah runtuh. Kita di Malaysia ni selalu sahaja mengikut leader, follow the leader, selalu melihat contoh-contoh pendidikan, tengok Finland. Now is the time untuk kita benar-benar membina neraca dan acuan sendiri itu. Because nobody is playing the lead, not even America, not even China. Nobody knows what the future is going to look like in 5 years time. Adakah RMK 12 ini benar-benar membawa idea yang transformational? Kelihatan perbincangan menyediakan dokumennya tidak sebegitu. Saya rasa jadi tak kita ada. Tengoklah ni. Saya rasa tak ada. Dia tak akan bawa ke arah itu. Dia akan jadi bajet plan raya. So kalau demikian, maka another missed opportunity. Saya terfikir apakah mereka yang berada di powers that be itu tidak ternampak semua opportunity ini ataupun hanya membaca opportunity ini dalam kerangka parti-parti masing-masing. Masih ditakut itu. Kerana asasnya kita mengharapkan okeylah. Kalau begitu tak ada yang menarik lah dengan RMK 12 nanti tu sebab same old kan. Yes, where there is crisis there is opportunity. Tahun 98 lagi Saudara Arifin kita bercakap soal nampak hang. Gangguan. Tapi saya nampak ni lah, kita dah tersekat kan.
tersekat dengan COVID, tersekat dengan politik dan sebagainya ni. Pada masa seluruh dunia sekarang ni cerita tentang 2030, 2050 ni perancangan-perancangan yang jangka panjang kan. Kita macam melihat beberapa hari, beberapa bulan ke depan dalam tempoh sejak 2018 sampai sekarang. Maknanya itu satu lagi lost opportunity. Maknanya kalau menjawab soalan RMK tadi, memang kita pun tak tahu macam mana nak diletakkan dalam keadaan sekarang. Pemulihan pun kita tak nampak ke depan ni macam mana. Kan, dalam COVID ni kita ingatkan setahun, tengok 2 tahun. Lepas tu 2022 nanti pun kita tak berapa pasti lagi macam mana. Maknanya memang satu lost opportunity ni yang antara paling besar yang ni lah. Yang menuju 2030 ni. Negara lain semua 2030 ni dah macam dah dekat sangat. Kita ni dalam tempoh sekarang ni lagi beberapa tahun ni, kita tak berapa sebut lagi 2030 ni. Adalah sikit-sikit semua mungkin rancangan Malaysia tu harus digubah dalam luar daripada kerangka politik. Tapi saya rasa keadaan sukar dengan cuba kalau nak jadikan landasan MOU sebagai suatu ke arah itu, inilah jalan yang terbaik sebenarnya. Jadi kalau boleh duduk merentasi semua, sebab unjuran di dunia pun saya lihat kebanyakan pakar-pakar pun susah untuk mengunjur dalam jangka masa yang panjang. Malah 5 tahun itu pun saya setuju, sebab bila berlaku isu dia meliputi beberapa perkara. Sama ada pertama isu pandemik ini, krisis global, krisis ekonomi global juga ini, dan juga power struggle between region, yang ini juga akan menandai kepada suasana politik dan sebagainya. Jadi sudah tiba masanya Malaysia beralih sebenarnya dari segi ekonomi lokal, pengukuhan local ekonomi, daripada bergantung pada ekspor, perkara-perkara yang boleh dibuat secara dalaman itu sebenarnya harus digiatkan lagi dari sudut ekonomi. Ini dah cerita ekonomi pula dah. Mana Tuan Syed kita ni? Jadi antara orang kata kritikan atau criticism awal dalam cara kita menangani pandemik dari awal dulu. Many experts they realize yang masa pandemik ni, for the first time, global trends will be halted. Global trends won't be much dynamism global trends dalam masa pandemik ni, sebab negara-negara lain everybody's dropping what they did and focus dalam pandemik. So Malaysia should have dealt isu pandemik ni lebih awal. Apa yang kita buat sekarang ni sepatutnya dibuat beberapa bulan awal atau setahun awal. Why? Because if we want to get back on the track of economy, we should have used that golden opportunity. Contoh isu mass testing. Dari awal bila kita dah ada kurang number tu, sebelum dia menular ke community, we should have done mass testing. When Singapore sudah queue untuk vaksin tu, kita tak patut tunggu 6 bulan, 3 bulan tu untuk queue up. Sekarang kita punya COVAX deal, dapat vaksin lambat, kita kena expect this country to give us, that country to give us, so the queue up vaksin. So kita at that time, antara ketika besar, we didn't realize that we should have, apa orang kata, had a 1-year plan, 3-year plan, 5-year plan in the first instance itself dalam masa pandemik. Dan juga tak melihat pandemik tu dalam segi kesihatan saja, tapi ekonomi, sosial, kebajikan, at that time. Ekosistem tu harus yang dikira. Sebab kita ambil masa kesihatan at one time kita fokus. Lepas tu lepas satu tahun kita cakap okay, kita nak buat vaksin pula. So we didn't have the ecosystem built at that time. So sekarang ni saya rasa gilah kita akan be lagged off dengan global trend. China is in a different level. If you compare to other countries, they are also moving up. So betul lah macam apa yang Cik Aris cakap tadi. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya tertendang keluar. Nampak tak? Bila kritik kuat sikit, dia kena tendang. Dia tak boleh. Dia berat lah. Tiba-tiba terpaksa guna handphone pula. Nampak? Tak boleh masuk dah. Dia tertendang kita keluar daripada yang ni lebih kira. Keras pula Tuan Syed malam ni. Tengok tu. Terpaksa lah kita guna telefon. Saya tertendang keluar, tiba-tiba nak masuk balik tak boleh dah. Laptop saya dah habis out. Okey lah. Tapi nampak hebat lah tu, sebab tanpa kemudi pun, tanpa host pun, nampaknya 3 panel kita ni steady je, dia sambung. Okey tuan-tuan,
Saya nak ucapkan terima kasih kepada saudara Khairul Arifin, saudara Dr. Martin Nair dan juga saudara Haris Zakapli, dan terima kasih juga kepada semua penonton kita. Suhaili, sebelum kita usai ini kita kongsikan sekali lagi debat kampus yang kami anjurkan untuk pelajar 25 tahun ke bawah IPTA dan S. Bagus. 1 lawan 1, hadiah RM1,000 dan RM500, RM1,000 dan RM500. Jadi 1 lawan 1, mediumnya 2 bahasa, nak bercakap dalam bahasa Inggeris boleh, nak bercakap dalam bahasa Melayu pun boleh. Temanya nanti kita akan berikan. Reality TV, penonton juga akan diundang untuk mengundi 40%, 60% juri profesional. Jadi Martin, kita nak orang muda ni 1 lawan 1. Boleh, more comfortable in speaking in English. So tolong bagi saranan kepada kita. Ya, kita mainkan montaj, dan sekaligus saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga panelis kita, dan jangan terus keluar, kita ada minum teh tarik tapi kena bancuh sendiri-sendiri lah ya. Jadi kita roll montaj dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.